Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Nampak lipstick pula kat situ. Okay korang, harapan aku semoga korang berada dalam keadaan sihat dan sentiasa ceria selalu. Kalau ada masalah ke apa, take it easy. Ingat pada Allah, insyaAllah semua masalah akan dapat diselesaikan. So, pada kali ini, aku tak nak buang masa. Jom kita ke cerita yang selanjutnya. Satu malam di Lancaster, California, pada 18 Mac 2009, satu jenayah yang sangat mengejutkan telah berlaku. Seorang ibu muda telah diserang di sebuah taman dan yang lebih parah lagi, anak perempuannya yang berusia 18 bulan telah diculik oleh penjenayah tu. Wanita itu yang bernama Stacey Barker telah menelefon pihak polis dan memberitahu anaknya sedang diculik. Dia beritahu kepada pihak polis semasa kejadian dia bersama anak perempuannya yang bernama Emma sedang berada di sebuah taman. Tiba-tiba, dia telah dipukul di kepala dan dirogol oleh seseorang. Tanpa disedari, anaknya telah dilarikan oleh si penculik itu. Apa sebenarnya yang berlaku guys? Sangat mengejutkan seluruh penduduk setempat. Jenayah itu agak mengelirukan sebab kejadian itu berlaku tak ada motif. Dan mangsa Stacey Barker yang berusia 24 tahun juga tidak mempunyai musuh. Dia datang daripada sebuah keluarga yang bahagia, ibunya seorang yang penyayang dan ibu dan ayahnya memberikan sokongan sepenuhnya kepada Stacey walaupun dia merupakan seorang ibu tunggal. Sewaktu Stacey keluar bekerja, Emma, iaitu anak perempuan yang berusia 18 bulan tu, telah dijaga oleh ibunya yang bernama Susan. Sampai mak dia, si Susan ni sanggup tukar shift tau untuk jaga cucu dia. Korang tengok betapa sayangnya dia pada cucu dia sendiri. Pendek kata, keluarga dia ni memang sangat-sangat loving family. Memang tak ada musuh dengan sesiapa. Stacey juga dikatakan seorang ibu yang penyayang dan dia menjaga anaknya Emma dengan sangat baik. Tapi guys, malangnya lama-kelamaan Susan mula merasa bosan menjadi seorang ibu dan lebih memilih untuk berseronok. Semakin lama dia semakin suka keluar date, pergi parti, balik lewat malam, keluar dengan kawan-kawan dan sering mengabaikan anaknya. Dan bila dia nak buat semua tu, dia akan hantar baby Emma ni ke rumah ibu dia untuk dijaga. Yelah, korang faham lah kan, bila kita ada anak ni, tugas kita tu memang dah tak sama bila kita bujang. Kena jaga anak, kena buat susu, kena bangun pukul 2-3 pagi. Dan itulah pengorbanan seorang ibu sebenarnya. Semakin hari, dia semakin keterlaluan. Dia dah tak dengar cakap siapa-siapa dah. Sehingga kan perbuatan dia ni membuatkan ibunya Susan sangat-sangat marah. Susan selalu mengingatkan anaknya Stacey, awak tu mak orang. Jangan abaikan anak sendiri semata-mata untuk bersuka-suka. Tapi semua tu memang tak boleh pakai. Tak didengar oleh Stacey ni. Dia letakkan 100% penjagaan anak dia tu kepada ibu dia. Ketika Susan sedang sibuk menjaga Emma, Stacey pula sedang leka dengan seorang lelaki muda yang baru muncul dalam hidup dia. So dia ni memang fall in love lah dengan lelaki ni. Sanggup buat apa saja untuk lelaki ni. Lelaki muda ni berusia 20-an dan dia merupakan seorang yang agak rajin juga sebab dia melakukan 2 pekerjaan dalam satu hari. Tapi aku rasa benda ni sangat-sangat berbeza bila ada seorang wanita yang sanggup letakkan orang lain ataupun lelaki lain sebagai sesuatu keutamaan yang lebih penting berbanding anak dia. Stacey memang dah jatuh cinta dengan lelaki ni, tapi malangnya lelaki tersebut tidak bersedia untuk ada komitmen. Dia lebih suka hidup bujang dan setelah dia tahu yang Stacey ni merupakan ibu tunggal, lama-kelamaan dia mula menjauhkan diri daripada Stacey. Dan perkara itu membuatkan Stacey rasa sangat kesal, mula merasakan yang anaknya Emma merupakan beban dalam hidup dia. Di rumah seperti biasa, Emma dijaga oleh neneknya iaitu Susan. Sampai satu hari dia memang dah tahap hilang sabar sebab dah banyak kali dia lewat untuk pergi kerja semata-mata disebabkan oleh Stacey. Satu hari, mereka anak beranak bergaduh besar sehingga menyebabkan Stacey membuat satu keputusan yang besar juga. Macam aku cakap tadi, bagi Stacey, Emma adalah satu beban dan dia mahukan kebebasan. Selepas pergaduhan besar berlaku antara dia dan ibu dia, Susan bawa Emma keluar, konon-kononnya nak bawa baby dia ke sebuah taman. Dan sebelum tu, dia ada bagi anak dia makan ubat tau. Ubat tu adalah ubat batuk orang dewasa dengan kadar yang banyak. Kira macam overdose. Korang bayangkan ya, budak 18 bulan makan ubat batuk orang dewasa. Aku tak boleh imagine benda tu. Dia berhenti dekat satu tempat
Bila ubat itu tidak berjaya membuatkan Emma meninggal dunia, dia akhirnya mencekik anak dia sampai mati. Hidung Emma sampai mengeluarkan darah dan ada tanda merah dekat muka dia. Dan dalam keadaan luka dia yang parah tu, maksudnya kita dah tahu dah dia memang dicekik dengan sangat kuat oleh ibu dia sendiri. Semata-mata untuk mengejar cinta seorang lelaki, sanggup membunuh anaknya sendiri. So betul lah, aku percaya, bukan setiap wanita dilahirkan untuk menjadi seorang ibu. Lepas dia dah bunuh anak dia bawa mayat anak dia tu ke sebuah taman untuk dibuang. Dia bungkus mayat Emma dan dibuang seperti cebisan sampah. Lepas tu dia mula terfikir untuk buat alibi untuk diri sendiri. Dia pun tumbuklah muka dia tampar pipi dia sampai berdarah, semata-mata untuk menampakkan dia ni dirogol dan dirompak oleh seseorang. Ketika pihak polis sampai, teman lelaki Stacy berada lebih awal di tempat kejadian sedang menenangkan Stacy pada ketika itu. Bila mendengar kenyataan Stacy, pihak polis agak sedikit rasa curiga. Bila dicek rekod telefonnya, Stacy tak berada di tempat kejadian ketika dia cakap kejadian tu berlaku. Tidak berjaya meyakinkan pihak polis dan akhirnya dia ditangkap. Sepanjang perbicaraan berlangsung, Stacy tidak pernah menunjukkan rasa penyesalan dalam diri dia. Pada 24 Mei 2011, dia telah disabitkan kesalahan membunuh dan juga penderaan kanak-kanak. Dia dijatuhkan hukuman penjara selama 25 tahun dan akan dibebaskan ketika dia berusia 51 tahun. 51 tahun. Usia yang cukup berumur juga untuk melahirkan anak. Aku agak sedih juga bila buat kajian tentang kes ni sebab bagi aku, kes ni sangat-sangat rare tau. Aku tak faham lah kenapa ada ibu macam ni. Aku tak boleh brain. Okay guys, kalau korang suka dengan cerita aku, korang boleh komen dekat bawah. Dah lupa nak cakap. Jangan lupa guys, subscribe channel aku yang ni. Okay, jumpa lagi. Bye.